Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing 1 2 3 1 2 3. Mohon komen. Suara jelas tak jelas? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing 1 2 3 1 2 3. Mohon komen. Mohon share insyaAllah. Testing 1 2 3. Malam ni kuliah online maghrib ditujukan terus untuk kampung saya sendiri, insyaAllah di kampung khas ditujukan di kampung Bukit Pelanduk, Kampung Jawa Bukit Pelanduk, Korea Kampung Bukit Pelanduk, insyaAllah. Malam ni sama-sama share grup ditujukan di kampung Bukit Pelanduk, Kampung Jawa Bukit Pelanduk, Korea Kampung. Mohon share sama-sama. Sahabat-sahabat daripada Kampung Sawah, Bukit Pelanduk, Cuau, insyaAllah mohon share. Recent area Lukut, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatillah wa rasulinin. Allahumma ghnina bi halalin haram sibab misika wa daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwayallah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakatiha syarifah antuhim la dunya. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Diucapkan malam ni, mudah-mudahan selamat semua, berkati Allah Ta'ala. Kita sambung kitab kita terus, muka surat 149 insyaAllah. Ya, hari ni bab baru, iaitu larangan minum arak ataupun larangan minum khamar, insyaAllah. Kita mulakan surah Al-Fatihah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, jumpa lagi kita untuk sambungan kitab peringatan bagi yang lalai ataupun peringatan bagi yang lupa. Siapa yang ada kitab boleh buka bab 14 kitab lama Tanbihul Ghafilin, insyaAllah. Larangan minum khamar ataupun minum arak, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, akan dibangkitkan
Akan dibangkitkan pada hari kiamat orang peminum khamar ataupun arak, bermuka hitam, biru matanya, keluar lidahnya sampai ke dadanya, mengalir liurnya. Tiap orang yang melihat akan jijik padanya kerana busuk baunya. Kamu jangan memberi salam kepada pemabuk dan jangan menengok kepada mereka jika sakit, dan jangan menyembahyangkannya jika mati. Dicerita dalam kitab bab larangan minum arak. Abu Laid Ahmad Samarkandi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, esok akan dibangkitkan pada hari kiamat orang peminum arak itu bermuka hitam. Tak kira waktu dunia ni putih, besok dibangkitkan hitam color dia. Asalnya putih, kulit putih, bertambah hitam. Dibangkit muka tu tak ada sebersih-bersihnya muka. Orang yang kulit hitam lagi teruk lah, tambah hitam. Asalnya gelap, minum arak lagi tambah gelap lah. Kemudian dibangkitkan muka warna hitam, biru matanya. Bukan pakai contact lens, memang gelap, mata tu gelap. Yang kedua, terusnya keluar lidahnya sampai ke dada. Orang lidah mulut je, dia lidah sampai ke bawah. Mengalir liurnya, tiap orang melihat akan jijik padanya dan kerana busuk baunya. Meleleh liur. Apa binatang yang meleleh liur? Tak kena faham lah. Tu orang yang makan arak, orang yang minum arak. Kamu jangan memberi salam kepada pemabuk dan jangan menengok kepada mereka jika sakit, dan jangan menyembahyangkannya jika mati. Dipesankan kita kitab lama, kamu jangan beri salam. Kalau dah kafir tak payah lagi sana kan. Ini yang Islam. Yang Islam, yang Muslim, yang mengaku inna dina indallah, mengaku dia umat Muhammad, nama pun nama Islam, cek memang bersunat, tapi minum arak, dipanggil pemabuk. Mabuk pasal minum air bangkai kecil syaitan. Arak tu minumnya, tak dibenarkan kita. Kitab ditulis jangan kita bagi salam. Kalau dia sakit, tak payah tengok. Tak payah tengok, tak payah jenguk. Dah pemabuk dah, memang kaki botol, kaki arak. Dan jangan menyembahyangkannya jika mati. Allah, sampai ke tahap tu. Mati pun kalau boleh sampai ke tahap tu, tak payah sembahyang. Ini kitab tulis, bukan saya tulis. Kitab yang lama ni tulis. Tu kena renung, mati, kalau mati macam mana. Tu. Dulu tu ada tuan guru cerita. Seorang tu nak mati, dah nak mati dah, nak minum juga arak untuk last sebelum dia nak mati. Minum. Habis minum arak, mati terus. Ini berlaku di hospital. Itu cerita tuan guru. Masruq berkata, peminum khamar itu seperti penyembah berhala jika menganggap halal khamar itu. Minum, pemabuk, hantu kaki botol tu dikatakan sebagai penyembah berhala. Kalau penyembah berhala macam mana? Ni minum khamar. Tu yang hebat tu, ada orang cakap lagi bagus, nak tutup kilang arak, nak tutup kedai arak, lagi elok tutup tahfiz Quran. Pondok tahfiz pun tutup juga. Yang cakap tu mengaku Islam. Ni teruk sangat perangai. Ditulis dalam kitab ni, peminum khamar itu seperti penyembah berhala. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamarun wa kullu muskirin haramun
wa man syaribal khamri fi dunya famata wa huwa yudminha wa lam yatub lam yashrabha bil akhirah. Tiap Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap yang memabukkan seperti arak atau khamar, dan semua yang memabukkan itu haram. Dan siapa yang minum khamar ataupun arak di dunia sehingga mati belum bertaubat, maka tidak akan dapat minum arak ataupun khamar di akhirat. Nabi mentangkan, Nabi ceritakan tiap-tiap benda yang menghayalkan, memabukkan seperti arak, semuanya tetap haram. Bukan saya kata, Rasulullah SAW kata, ditulis dalam kitab. Ya, itu sanad jadi Abdullah bin Umar. Benda yang memabukkan, Nabi kata haram. Kalau Nabi dah kata haram, tuan-tuan, Nabi dah kata haram, kita nak cakap apa? Kita nak renung apa? Kita nak fikir apa? Nak fikir apa kita? Nak tunggu apa lagi? Nak buat apa lagi kita? Nak buat macam mana sekarang? Nabi dah kata haram. Quran memang confirm, Quran dah kata haram. Ni kena renung. Nak tangguh lagi? Ya, kita nak menangguh lagi ataupun tidak? Mohon tuan-tuan, berdoa kita supaya diteruskan bab diharamkan arak, dibekukan lesen arak, dibekukan lesen penjualan arak, ditutup semua kilang-kilang arak. Kalau boleh. Bukan kalau boleh, kena buat. Ni Nabi dah kata dah. Kita pula mengaku seramai-ramainya di Malaysia ni orang Islam. Majoriti kita umat Islam. Kenapa kita nak tangguh lagi? Kenapa kita nak raikan yang tak sepatutnya kita raikan? Kena renung kita bab arak ni. Semua yang mabuk, Nabi kata haram. Siapa yang minum arak di dunia hingga mati belum bertaubat, dan siapa yang minum arak di dunia sehingga mati belum bertaubat, tak sempat bertaubat, besok dia tak dapat minum arak di akhirat. Tak dapat air syurga di akhirat. Takkan dapat. Ya, pasal apa? Tercampak ke dalam neraka. Pasal apa? Minum arak, minum yang dilarang. Abu Laid As-Samarkandi berkata, Nabi SAW telah menerangkan bahawa tiap minuman yang memabukkan haram, dimasak atau tidak dimasak. Sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun, wa fi riwayah ma askara minhu faraku faljur'atu minhu haramun. Semua yang memabukkan, Rasulullah SAW bersabda, semua yang memabukkan jika diminum banyak, maka sedikit juga haram. Di lain riwayat, yang memabukkan jika diminum satu tin, maka seteguk juga haram. Apalagi kita buat kuih, apalagi kita buat kek, semua tetap haram. Pasal apa? Setitik apa seteguk kita makan, minum, tetap haram. Ini bukan saya kata, Rasulullah SAW kata. Ya, tiap minuman yang memabukkan tetap haram, dimasak pun tak dimasak tetap haram. Apa lagi yang membuatnya? Abu Laid As-Samarkandi. Siap. Abu Laid As-Samarkandi berkata, peminum khamar itu ataupun arak yang dimasak, diolah, itu lebih besar dosanya daripada yang minum tuak ataupun arak yang tidak dimasak. Sebab peminum tuak itu berasa bahawa itu haram. Tetapi yang minum khamar yang dimasak ataupun arak yang dimasak itu, yang telah diolah, itu ada kalanya ia berasa bahawa ia sudah halal. Itu sudah halal, sehingga dapat menyebabkan kekafiran. Ada yang beranggapan yang tak masak tu, ya, yang tak masak tu masih
halal lagi. Yang tak masak tu masih belum halal. Bila dah masak dia anggap sudah halal. Ada anggap macam tu. Dia ada yang mentah, ada yang tak masak, yang tak masak atau mentah ataupun yang dah dimasak. Dia buat fatwa dia, yang dah masak tu halal, yang belum masak tak halal. Tu. Ada juga pendapatnya tu. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ketika berkhutbah, hati-hatilah kamu dari khamar ataupun arak, sebab ia induk dari dosa haji. Sesungguhnya dahulu ada seorang abid ni ahli ibadah. Abid selalu pergi ke masjid. Tiba-tiba ia bertemu dengan wanita pelacur. Maka ia dipanggil oleh pelayannya dan dimasukkan ke dalam rumahnya. Lalu ditutup pintunya. Sedang di sisi wanita itu ada segelas khamr ataupun arak dan anak kecil. Maka berkata wanita itu, engkau tidak boleh keluar sehingga engkau minum arak tersebut, atau berzina padaku, atau membunuh anak bayi ini. Jika tidak, maka saya akan menjerit dan berkata, ada orang masuk ke rumahku. Itu perangkap. Jawab orang abid itu, zina saya tidak mahu, membunuh juga tidak. Lalu ia milih khamar itu ataupun arak. Dan setelah ia minum dan mabuk, maka ia berzina dan membunuh bayi itu. Uthman berkata, kerana itu tinggalkanlah arak itu, khamar itu, kerana ia sebagai ibu jari dari dosa-dosa. Sungguhnya tidak dapat berkumpul iman pada khamar di dalam dada mereka, melainkan harus keluar salah satu, yakni seorang jika telah mabuk maka akan keluar dari lidahnya kalimat-kalimat kufur, lalu menjadi kebiasaannya sehingga dibawa mati dalam kalimat tersebut, sehingga menyebabkan ia kekal dalam neraka. Tu bayangkan kalau mati dalam keadaan mabuk. Ni kita di Malaysia yang mabuk tak mati, yang mati orang yang dilanggar oleh pemabuk. Ramai. Tapi masih lagi berdiam diri lagi. Pemabuk masih selamat di Malaysia. Hebatnya pemabuk di Malaysia. Tolong renung, tolong fikirkan. Kita macam mana di Malaysia. Kena renung kita. Sedih sangat perangai kita di Malaysia. Pemabuk boleh kita pemabuk boleh dibela, pemabuk boleh dibela 5-6 ribu, selesai masalah. Dia matikan orang macam-macam. Yang sedih yang mati orang Islam. Orang Islam tak mabuk. Ini bukan bab resis, bukan apa, tapi bab pemabuk yang minum arak. Cuba renung, cuba fikirkan. Sampai bila kita nak beralah, sampai bila kita nak beralah dengan arak. Kita dah tahu dah dalam hari pertama itu tadabbur Quran di TV Al-Hijrah pun dah cerita pasal mudaratnya berarak. Cuba renung, cuba fikirkan. Pasal apa? Ni ditulis dalam kitab ni, arak itu induk segala maksiat. Orang yang beribadah yang dipanggil abid tu pun hancur lebu bab ibadah ni. Pasal apa? Kesan arak. Dia tolak zina, dia tolak bab membunuh. Cuma dia nak mengelak, dia tak fikir lebih, dia minum arak. Jadi habis semua maksiat dibuat. Tu kena renung tuan. Arak tu hebat. Takkan nak biarkan lagi generasi kita. Kadang-kadang nampak bebas sangat di negara kita ni, bebas sangat menjual arak. Sampai budak-budak muda, generasi muda boleh beli dalam keadaan bebas. Bercampur. Barang jualan orang Islam bercampur dengan arak sekali. Kita pula leka, kita pula biarkan, proceed pula dengan lesen dan macam-macam. Cuba renung, akan datang. Apalagi makanan-makanan, biskut, kek semua pun dia kena ingat, dia banyak dicampur dengan bab arak.
Tu yang payah kita nak ke surau, ke masjid. Sekarang dah tak boleh pergi masjid, baru nak teringat pergi masjid. Waktu boleh pergi masjid, kita makan benda-benda yang dilarang, haramkan. Itu yang kita tak nak pergi masjid. Sombong kita dengan masjid. Akhirnya itu salah satu punca hebat di negara kita, umat Islam. Punca kita jauh pada Allah Ta'ala ialah makan makanan yang haram. Kita tak nampak rupanya ada dalam benda yang halal. Secebis, seteguk, setitik boleh buat benda tu sedap. Makanan tu jadi sedap. Akhirnya masuk jadi darah-darah ke otak. Otak tak nak terima bab Islam, tak nak terima kitab Allah Ta'ala, tak nak terima bab masjid dan macam-macam. Ni salah satunya punca makanan yang dicampur dengan cebisan, titisan arak. Renung tuan, tu kadang-kadang kita kena renung waktu kita nak makan di kedai tu. Kita ada banyak kedai Muslim, kedai Islam. Sekarang pun nak kempen buy Muslim first. Kenapa nak pergi beli kek kedai yang bukan sepatutnya kita beli? Yang paling hebat tu kadang-kadang kedai tu pun tak bagi tahu resepi dia. Siap tulis depan tu rahsia. Rahsia, resepi yang rahsia. Sedap kita makan, anak beranak makan. Kita tahu tak rahsia resepi dia? Pasal apa? Tak boleh bagi tahu. Nama kedai tu pun rahsia resepi dia. Dah faham? Berkoyan-koyan kita makan. Akhirnya orang yang kufur dengan suka dengan bab arak, Allah campakkan dia ke dalam neraka. Kena pula mati dalam keadaan kufur. Orang yang minum arak ni tak sedar mengeluarkan kata-kata yang kufur, kalimat-kalimat yang kufur. Tengah-tengah kufur, tengah-tengah kafir, tengah-tengah bagi kalimat yang teruk di sisi Allah Ta'ala, Allah matikan dia dalam keadaan kufur, dalam keadaan mabuk. Akhirnya kekal dalam neraka. Abu Darda Ad-Darda berkata, siapa yang mati sedang tetap minum, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan dalam keadaan mabuk. Tu mati tetap dengan minum dia akan dikekalkan, besok dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan mabuk. Tu kematian kita tu. Hujung hidup kita macam mana? Kalau hujung hidup jadi pemabuk, memang dia mati. Besok dibangkitkan Allah Ta'ala dalam keadaan mabuk. Cuba renung, Allah bagi peluang sekarang macam-macam. Allah bagi peluang, dah boleh pergi masjid, setengah negeri dah pergi masjid, setengah tempat belum dapat lagi. Allah bagi peluang lagi, nikmat masih lagi hidup, panjang lagi umur. Ada orang mati dah dalam corona, dalam virus, mati dah, tak sempat nak buat apa-apa. Kita masih lagi panjang umur, kita nak beringat ataupun tidak, itu kena renung kita. Janganlah kita sombong, jangan kita mengundang kemukaan Allah Ta'ala. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah. Sa'id meriwayatkan daripada Qatadah. Apa dia kata? Arba'atu la yajidu narihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirah hamsihi hati ami bakhilun wal mannanu wa mudminul khamri wal aqili walidayhi. Qatadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 4 macam yang tidak akan mendapat bau syurga, padahal bau syurga itu terbau dari jarak perjalanan 500 tahun. Nabi bagi tahu 4 benda, 4 perkara yang orang yang tidak akan dapat bau syurga. Walhal bau syurga tu boleh kita terbau dari jaraknya daripada 500 tahun perjalanan. Syurga tu boleh terbau. Wanginya syurga, hebatnya aura syurga tu boleh terbau kita, terasa kita jauh dia 500 tahun perjalanan. Berapa meter tu kan? Berapa kilometer? Beribu-ribu kilometer.
500 tahun perjalanan. Nabi kata, siapa orang tersebut? Orang yang tidak dapat bau syurga. Yang pertama, orang bakhil, yakni kedekut. Dalam bakhil, kedekut. Itu yang P.Ramlee buat cerita Haji Bakhil, nak menerangkan kedekut bakhilnya manusia. Bukan orang lain, kadang-kadang dengan diri dia sendiri pun bakhil. Tak berani nak belanjakan makanan ataupun minuman untuk diri dia, bukan orang lain, dengan diri dia sendiri, kedekut dia. Dia sayangkan duit tu, bimbang habis. Berlaku sampai sekarang masih balik. Sayang duit, simpan duit, tak nak belanja kawan, tak nak belanja keluarga, tak nak belanja siapa-siapa. Simpan duit. Dia terlupa satu masa dia akan mati. Tu yang dia terperanjat, tertinggal duit berjuta-juta dalam akaun. Tu orang yang bakhil, orang yang kedekut, susah nak bau syurga. Tak bau pun syurga. Yang kedua, Nabi memberitahu orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak, kadang-kadang tak berhenti mengungkit, menceritakan kebaikan sedekah dia, infak dia. Tak payahlah. Ini yang diberitahu Allah Ta'ala, diberitahu oleh Rasulullah SAW. Susah nak masuk surga, susah nak bau surga. Pasal apa? Sibuk menyebut pemberiannya. Tak payah. Nabi dah pesan dah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Simple. Jaga tu, nak jaga bab riak kita, penunjuk-nunjuk kita. Akhirnya sombong kita dengan pemberian kita. Kita bagi yang terbaik, terhebat, tapi cuma terbaik di sisi makhluk di dunia. Di sisi Allah Ta'ala jauh sama sekali. Pasal Allah perhatikan perangai kita. Bukan perhati, tuan-tuan, Allah mengintai kita. Tengoknya hati kita, dibacanya hati kita, didengar kata-kata hati kita. Nak tunjuk ataupun nak dengar orang kata. Tu dia terlupa. Kadang-kadang orang ni suka bab menunjuk ni, dia terlupa Allah perhati. Sepatutnya ditunjuk pada Allah Ta'ala, bukan dengan manusia. Manusia tak payah hidden kan, sorokkan sepatutnya. Nabi dah pesan. Tu yang kedua yang susah nak bau syurga. Yang ketiga, yang kedua orang yang menyebut pemberian. Yang ketiga, Nabi SAW menginfokan kita, dan orang yang minum arak, ini pun tak dapat bau syurga. Cari jalan, tuan-tuan, elaklah daripada bab minum arak ataupun yang syubhat dengan arak. Yang syubhat ni dahsyat. Daripada kebun tu owner kebun tu niat dia tanam anggur, arak dibuat daripada anggur. Niat tanam anggur bukan untuk makan anggur, dia niat tanam anggur nak menjual arak, nak menerbitkan arak. Yang memprosesnya, yang mengolahkannya, akhirnya sampai yang menghidangkannya, yang menuangkannya, semua terlibat. Itu dipanggil syubhat. Semuanya terlibat. Ada kata ulama pun sampai foreman ataupun orang yang repair kereta ni menolong apa? Repair tayar lori yang membawa arak itu pun dikatakan syubhat juga. Pasal apa? Dia meneruskan perjalanan pengantaran lori arak ke satu destinasi yang jauh. Dia menolong menyampaikan arak tu, pun dikatakan syubhat juga. Nampak, tuan-tuan? Tolong pam tayar lori je. Lori apa? Lori arak. Habis. Tu. Sampai setengah ulama pendapat betul. Padahal dia niat tolong, tapi dia tahu tu lori arak ada tulis Carlsberg. Macam-macam berlaku. Tu. Sampai ke tahap tu. Apa lagi minum, apa lagi buat macam-macam yang terlibat dengan arak. Dan orang yang derhaka terhadap kedua ibu bapanya pun dilarang cium bau syurga. Itu kena renung, kan? Bab larang minuman khamar ataupun arak.
Seterusnya, ingat 4 macam yang tidak dia mendapat bau syurga. Ada 4, saya ulang balik. Yang pertama, orang yang bakhil ataupun kedekut. Orang yang bakhil ataupun kedekut. Yang kedua, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya pun dijauhkan bau syurga. Yang ketiga, orang yang minum arak pun sama level juga, jauh daripada bau syurga. Yang keempat, Nabi sebut orang yang derhaka terhadap kedua ibu bapanya. Tak kira ibu bapanya dah hidup atau hidup lagi ataupun meninggal. Waktu dia hidup dia tak nak jenguk, waktu dia hidup dia tak nak minta ampun, maaf, waktu dia hidup dia tak nak buat apa kebajikan. Mati dah kedua-duanya. Itu pun tak nak juga nak buat kebajikan kedua-duanya. Yang paling sedih, dia pula buat maksiat. Maksiat yang dibuat tu tertanggung pula kedua mak bapak dia. Tak nak tutup aurat, tak nak bekerja di tempat-tempat yang halal, suka redah aurat, suka cerita orang, macam-macam perangai dia tu, sampai menyeksa kedua mak bapak dia di dalam tanah kubur. Tu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata, telah dilaknat ataupun dikutuk dalam khamar itu 10 orang. Dalam Arab, dalam Arab tu ada 10 orang telah dikutuk ataupun dilaknat. Laknat ni hebat, teruk sangat. Hina, Allah benci. Sebab orang yang berkhidmat ataupun yang menjadi punca bab arak ni, ada 10 orang, iaitu yang memeras ni apa? Yang memerah buah, contohnya buah anggur yang diperah arak. Untuk diperah, dikerjakan anggur tu diolah sebagai arak sebelum diperam. Dan yang minta diperahkan, tokek tu lah, yang perah tu kerja dia, tokek kebun anggur contohnya, niat untuk buat arak. Dan yang minum pun sama juga, dah siap jadi arak, ada tak minum? Ada. Tak kira lah siapa. Yang minum tu pun akan dilaknat. Dan yang memberi minum apa? Yang menuang, yang serve orang zaman sekarang pun akan dilibatkan. Yang seterusnya, yang membawa, contohnya dihantar dengan lori, van, bekerja membawa ori arak pun disabitkan juga. Yang dibawakan pun sama juga, yang membawa, yang dibawakan pun sama. Kemudian dan pedagang, businessman, itu yang disebut pada TV Jerah itu, bukan businessman, dia punya taiko yang jual arak, toke yang jual arak, dia punya director, dia punya korporat yang menjual arak yang subhat. Nampak tak jual, tapi dia ada di belakang tabir, ada shareholder, dapat bahagian dia. Ini sebut. Itu yang sepatutnya, kita berhentikan, stopkan, bekukan semua. Kemudian penjual, bisnes dia, penjual, kemudian pembelinya, semua terlibat. Mengantar tu tadi, yang mengantar ni, dan saya cerita tadi, lori yang tolong lori, hari petok tahu lori tu perosak, lori tak, dia tahu lori tu lori antara, dia tolong repair, dia pun terlibat juga sebenarnya. Pembelinya, dan yang ke-10 penanamnya. Sumber pertama ni siapa? Peladang lah. Kalau anggur yang buat arak, peladang anggur lah dapat share pun terbesar. 10 golongan ni, 10 share yang terbesar, shareholder. Yang lain-lain akan berturutan juga. Tu. Saya ulang balik, yang pertama, yang dilaknat, dikutuk Allah Ta'ala, yang terlibat dengan arak ada 10. Yang pertama, yang memeras, iaitu yang mengolahkan arak. Kemudian yang minta diperahkan, menyuruh mandor dia ke, tokek dia ke. Kemudian yang minum sama, yang memberi minum, kemudian yang membawa dan yang dibawakan. Yang membawa ni yang menghantar, yang mengiklankan macam-macam. Dan pedagang, yang businessman, itulah korporat dia, taiko dia,
Semua cukup. Dagangannya, bisnesnya, hasil daripada jualan, ada tak buat cukai? Ada. Apa hukumnya? Jawab sendiri. Mendistribute pula pada orang ramai, public. Apa hukumnya? Jawab sendiri. Itu payah nak sembahyang, payah nak ke masjid, payah nak baca Quran. Pasal apa? Bukan dia minum, dia tak minum, dia tak jual, tapi bantuan duit yang jualan daripada arak tadi, jual duit yang daripada cukai arak tersebut, masuk pula dalam akaun kita, masuk pula dalam bantuan kita, masuk dalam pondok tahfiz, masuk dalam pondok pengajian agama untuk bantuan. Kononnya bantuan, betul bantuan, tapi duit tu punca daripada cukai arak, jualan arak dan macam-macam. Allah, tuan-tuan. Itu walaupun dah 30 juzuk tahfiz, keluar dia tak jadi tahfiz lagi dah. Macam-macam perangai daripada sumber yang haram. Juga Rasulullah SAW bersabda, akan keluar peminum khamar ataupun arak itu pada hari kiamat dari kuburnya. Yang minum arak tu, yang minum khamar tersebut, keluar besok pada hari kiamat dari kuburnya lebih basi dari bangkai. Allah. Keadaan orang yang keluar dari kubur besok pada kiamat, orang yang minum arak ni lebih basi. Tahu berapa basi macam mana? Busuk, tapi basi ni lagi hebat busuk dia daripada bangkai. Bangkai tu dah kita tahu kan bau busuk. Ini yang mayat manusia ni keluar hidup lah tu, bau dia macam bangkai. Tak, lebih daripada bangkai. Tu kena renung kita. Pasal apa? Pasal perangai bangkai dia tu makan arak, minum arak. Pasal perangai itu. Sedang botol arak itu dikalungkan di lehernya, diimagekan besok di sana, besok dibangkitkan dengan botol arak. Tengok brand apa dia minum, orang semua tahu dah, ya. Nampak aja baik, rupanya belakang dia arak, sehebat-hebatnya arak. Di belakang tabir, dikalungkan lehernya dengan gelas di tangannya. Sedang di antara kulit dan dagingnya, badannya penuh ular dan kala. Allah. Dan memakai selipar dari api yang mendidih otaknya, sedang kuburnya akan berupa liang neraka dan menjadi kawannya Fir'aun dan Haman. Allah. Satu level dengan Fir'aun dan Haman. Tu penasihat dia. Penasihat dengan raja sekali. Ni Fir'aun dengan Haman satu level. Kita yang kalau minum arak, yang kaki minum kaki botol, sama level dengan Haman dan Fir'aun. Tu dibangkit dengan bau yang basi, yang busuk, yang amat sangat, dikalungkan lehernya dengan gelas, ya, botol arak tersebut, dengan gelasnya dengan, kemudian kulit dia dengan daging badan tu penuh dengan ular. Tu bukan kena sihir, tu balasan orang yang minum arak. Ular penuh dalam badan dia. Kemudian memakai selipar dari api neraka, mendidih pula otak. Kasut ataupun selipar, sandal yang dipakai tu penuh dengan api neraka. Dia pakai juga, akhirnya otak dekat kepala tu menggelegak. Dan kuburnya akan berupa liang neraka. Itu yang berasap, berapi. Apa? Kubur dia, stesen yang pertama dah jadi neraka. Awal-awal lagi Allah balas dalam liang lahat. Dan menjadi kawan Fir'aun dan Haman. Tu satu level dengan Fir'aun dan Haman. Sikit lagi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan walaupun sesuap kepada orang yang minum arak ataupun khamar, maka Allah akan menyeksanya dengan ular atau kala di badannya besok. Siapa yang beri minum, makan, sesuap, bersekongkol, tolong orang yang kaki botol ni, Allah balas dia. Bukan dia minum, dia tak minum, dia tolong, bantu orang yang mabuk ni, Allah balas dengan seksa dengan ular dan kala jengking. Dan siapa yang menyampaikan hajatnya, maka berarti membantu merobohkan Islam.
bantu syubhat dengan arak. Bukan dapat keuntungan, tapi untung dunia dengan cukai pendapatan dia, dengan cukai jualan dia. Hasil jualan arak memang untung banyak sehebat-hebatnya. Pertama, satu dunia import. Ingat, tapi itu sebenarnya merobohkan Islam. Menjahannamkan Islam. Kena faham. Kalau tak faham, tak tahu lagi. Dan siapa yang meminjami berarti membantu untuk pembunuhan orang mukmin. Tu. Sanggup pinjamkan duit, sanggup buat loan untuk bisnes arak, berarti dia membunuh seorang demi seorang mukmin. Kita di sini seorang-seorang mati. Polis pun mati, orang awam pun mati. Pasal pemabuk. Dan siapa yang duduk bersamanya dibangkitkan pada hari kiamat buta tidak berhujah. Duduk aja dengan orang pemabuk dan minum arak ni, yang bersebahad dengan arak, besok dibangkit dengan Allah Ta'ala di kiamat buta tidak berhujah. Tak boleh cakap, buta, tak nampak apa, gelap segelap-gelapnya. Dan siapa yang minum arak atau khamar, maka jangan kamu kahwinkan dia. Janganlah kahwinkan anak dengan pemabuk, apalagi penagih. Kita dah tak ada pemabuk, ada penagih, sama je, level sama. Maka jika sakit, tak payah tengok. Jangan kamu tengok. Jika menjadi saksi, jangan kamu terima persaksian. Janganlah bagi peluang. Dah pemabuk tu, janganlah kata dia tak salah. Bila tangkap, masuk ke mahkamah, apa dia kata? Saya tidak mengaku salah. Selesai macam tu je. Tu kena renung kita. Demi Allah yang mengutus aku dengan hak, tidak akan minum khamar ataupun arak kecuali orang yang terkutuk dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Bukan Quran saja cerita pasal haramnya arak. Dalam Zabur ada, dalam Injil ada, dalam Taurat ada. Tolong terangkan pada pihak tertentu. Dan siapa yang minum khamar maka telah kafir dengan semua kitab. Bukan Quran saja, semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya, dan tidak akan menghalal khamar ataupun arak kecuali orang kafir. Yang bukan Islam, dia tetap halal. Kita jangan ikut. Pasal apa? Kita ada haram. Kita dah tahu dah haram, dalilnya dah ada. Dan siapa yang menghalalkan arak atau khamar, maka aku lepas tangan daripadanya dunia dan akhirat. Allah. Bila Nabi lepas tangan daripada kita, apa kita nak pergi kan? Kemana kita nak pergi besok di akhirat? Kita harapkan Rasulullah SAW. Itulah kita punya peguam, itulah penyelamat kita. Dunia pun diselamatkan kita, akhirat pun besok ditunggu kita. Itulah harapan kita besok di akhirat. Jangan sampai kita terlepas daripada pandangan Rasulullah. Cari jalan untuk dekati Rasulullah. Yang paling hebat, dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kitab Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah cukup 40 minit. Mudah-mudahan pengisian kita ini dapat kita sambung malam besok untuk surau Taman Tropika 2, Kampung Sungai Tangkas, Kajang Bangi, Kajang, berdekatan dengan UKM. InsyaAllah malam besok kuliah maghrib kita sambung bab arak ni di surau Taman Tropika 2. Bukan di surau online untuk surau Taman Tropika 2 Bangi, daerah Kajang, insyaAllah. Sudah ingin surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa hdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wa minal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wa namma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bika bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir lana dzunuba illa anta takhasamna bi zati wa jabar wa tasanna bi malakut khallazi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma ismi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi sya'u fil ardi wa la fis samai wa sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna nas'aluka bi barakatiha syarifah antuhimal dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ribuan terima kasih Anda masih lagi menyokong kuliah online. Sambung malam besok di surah Taman Tropika. Mana yang baik daripada Allah, mana yang buruk daripada saya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.